Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع. أما بعد, Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu setelah kita tak ada kelas minggu lepas tak sihat sikit. Yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pada pengajian kita bagi risalah usul fiqh dari kitab Nuqayatul Ulum karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang mana kita berhenti pada kata-kata beliau, Al-Zahiru mahtamala amrayni ahaduhuma azharu fa in humila 'ala al-akhari li dalilin fa muawwal. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bincangkan dengan lebih lanjut tentang zahir dan muawwal, dan juga kita akan bincang dengan lebih lanjut tentang nasakh, an-nasakh. Okey, dan jika sempat kita akan bincang tentang as-sunnah, okey, as-sunnah. Jadi al-zahir, kita baca terjemahan dulu. Kita baca terjemahan. Al-zahir ialah perkataan yang mempunyai dua makna, salah satunya lebih kuat. Jika ditafsirkan perkataan yang mempunyai dua makna itu kepada maknanya yang lebih lemah kerana terdapat dalil, maka yang demikian itu ialah al-muawwal. Jadi zahir ini dari sudut bahasa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bermaksud yang jelas. Okey, yang jelas. Dan ana pernah sebut juga, orang Arab dia kata belakang ni sebagai zahir, sebab bila bongkok kan, itulah yang akan tertimbul dari badan kita, kan, tertimbul dan jelas dari badan kita. Dan mengikut istilah ulama usul fiqh, zahir ini dia mesti perkataan yang kena ada dua makna. Maksudnya kalau perkataan tu hanya ada satu makna, dia tak jadi zahir. Dia mesti mempunyai sekurang-kurangnya dua makna. Itu syarat dia. Okey, syarat dia. Syarat pertama, zahir mesti perkataan yang mempunyai dua makna. Syarat kedua zahir adalah, okey, sebab apa tuan-tuan dan puan? Okey, ana beritahu satu persatu. Sebab kalau dia hanya ada satu makna saja, maka dia akan menjadi lafaz yang bersifat nas. Nas. Okey, nas ni maksud dia tak ada cara lain untuk faham melainkan satu itu sahaja. Kan? Tak ada cara lain untuk faham melainkan dengan satu cara itu sahaja. Tetapi kalau ada dua makna, kalau dia lebih daripada satu makna, maka dia bukan nas. Ataupun kita boleh cakap nas ni dia ada satu makna sahaja ataupun dua makna. Satu tu sangat kuat, yang lagi satu sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah sampai ke tahap jarang sekali orang Arab faham dengan makna yang kedua itu. Itu pun boleh jadi nas. Okey. Jarang sekali orang Arab dia tafsirkan dengan makna yang lemah tu. Dia ada satu makna yang sangat-sangat kuat. Kita cakap macam 99% Arab dia akan guna perkataan tu dengan makna tertentu. Ada 1% diguna dengan makna lain. 1% tu tak diambil kira. Jadi itu pun boleh dianggap masuk dalam nas juga. Adapun zahir, dia ada dua makna. Dua makna, satu lebih kuat daripada yang lain. Tapi bukanlah, dia macam 60-40 percentage dia. Ada dua makna.
60-40, 70-30, 80-20 kan. 90-10 pun boleh. Itu zahir. Okey, itu zahir. Dan dia mesti dua makna tu ada perbezaan dari sudut kekuatan. Kekuatan dua makna tu berbeza. Kalau dua makna tu kekuatan dia sama, itu tak dipanggil zahir. Itu dipanggil mujmal. Dalam istilah usul fiqh dia dipanggil mujmal. Kalau makna dia dua atau lebih dan sama kuat. Okey. Kalau makna dia dua atau lebih dan sama kuat. Kita dah pernah sentuh pada bab mujmal. Yang mana di sisi ulama bahasa ataupun kita cakap di sisi ulama mantiq, bila ada dua makna atau lebih yang sama kuat, itu masuk dalam kategori al-ishtirak. Al-mushtarak al-lafzi. Okay? Al-mushtarak al-lafzi. Adapun zahir ini, maka dia dua makna yang satu lebih kuat daripada yang lain. Okay? Makna yang kuat itu dipanggil zahir. Makna yang lemah itu dipanggil muawwal. Okay, yang lemah itu dipanggil muawwal. Yang mana kita tak pergi kepada makna yang lemah, kita tidak menafsirkan kalimah itu kepada makna yang lemah dia, melainkan mesti kena ada dalil. Okey. Dan antara sebab berlakunya zahir dan muawwal, okey, sebelum kita pergi kepada sebab berlaku zahir dan muawwal, yang ni kita masih macam mengulang tuan-tuan dan puan-puan apa yang kita belajar hari tu. Takwil ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, takwil ini ada beberapa makna bila datang dalam istilah para ulama. Takwil boleh menjadi, maksud takwil adalah mentafsirkan. Takwil itu maksud dia tafsir. Tafsir. Takwil Quran maksud dia tafsir Quran pun boleh. Takwil hadis maksudnya kita tafsir hadis pun berlaku. Okey. Contohnya Imam At-Tabari rahimahullah, beliau ada kitab dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wili ataupun an ta'wili ayi al-Quran. Okey. Nama kitab tafsir Imam Tabari itu Jami'ul Bayan fi Ta'wil. Kita tahulah kitab Tabari itu kitab tafsir. Kita ada ulama hadis yang bernama Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Okey. Yang mana Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menggelar beliau sebagai khatib ahli sunnah wal jamaah. Imam Ibn Qutaibah ada kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Okey. Ta'wil maksudnya tafsir. Tafsir di sisi Imam Ibn Qutaibah. Okey. Imam Ibn Qutaibah tengok ada beberapa hadis yang nampak macam bercanggahan dari sudut zahir dia. Maka Imam Ibn Qutaibah tafsirkan dengan penafsiran yang akan membuatkan percanggahan tu tak ada. Itu yang dipanggil sebagai kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Jadi itu makna pertama untuk ta'wil. Makna kedua untuk ta'wil tuan-tuan dan puan-puan adalah yang kita belajar dekat ilmu usul fiqh ini. Okey. Makna kedua ta'wil adalah apa yang kita belajar dekat ilmu usul fiqh ini. Makna keduanya adalah kita berpaling daripada mengambil makna yang zahir, makna yang kuat daripada lafaz. Okey. Kita berpaling dari mengambil makna yang zahir dan makna yang kuat daripada lafaz, kita pergi kepada makna yang lemah. Kerana ada dalil. Kerana ada qarinah dan dalil, kita boleh cakap. Kerana ada qarinah dan dalil. Itu makna kedua. Makna ketiga, okey, makna ketiga adalah takwil ini bermaksud realiti di sebalik satu perkhabaran. Realiti di sebalik satu perkhabaran.
daripada perkataan ala yaulu aulan, al-aul. Orang Arab kadang-kadang dia kata alal amru ila. Maksudnya perkara itu sampai jadi ataupun kembali menjadi. Macam itulah terjemahan dia. Yaulu ila, ala ila. Al-aul maksud dia ar-ruju'. Dan maksud dia dekat sini dalam istilah para ulama, makna ketiga bagi istilah takwil adalah realiti di sebalik satu perkhabaran. Jadi kalau anda bagi contoh, kalau orang tanya, apa takwil hari kiamat? Takwil hari kiamat tu maksud dia realiti hari kiamat. Realiti hari kiamat. Siapa yang tahu takwil hari kiamat? Allah sahaja yang tahu takwil hari kiamat. Maksudnya tarikh dia bila berlaku kan. Masa dan tarikh dia tu, bagaimana secara terperinci permulaan dia, realiti dia macam mana semua. Hanya Allah yang tahu takwil hari kiamat. Orang Islam macam kita yang baca hadis-hadis tentang peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat ataupun sebelum hari kiamat, kita tahu tentang perkhabaran kiamat, tapi kita tak tahu realiti dia sebab kita tak alami lagi. Kita tak tengok mata kita dengan mata kita sendiri, kita tak alami lagi. Jadi kita tak tahu takwil hari kiamat. Okey? Akan tetapi yang tahu takwil hari kiamat, perkara yang tak jelas ni yang tahu takwilnya adalah Allah. Ini adalah salah satu tafsiran bagi ayat yang masyhur dalam surah Al-Imran kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kan. Apabila Allah cerita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini diturunkan ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat ni kata ulama tafsir ayat yang tak jelas makna dia. Ada kesamaran sebab ada pelbagai tafsiran. Ataupun ayat mutasyabihat ni ayat yang dia perkhabaran tapi kita tak tahu realiti dia. Jadi bila Allah sebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidaklah mengetahui takwilnya melainkan Allah, sebahagian ulama tafsir kata takwil dekat situ maksudnya mengetahui realitinya. Okey. Mengetahui realitinya. Orang yang alim dia tak tahu realiti lah, dia kata kami beriman. Itu salah satu tafsiran. Dia kata waw lepas itu waw istinaf, waw permulaan bagi ayat baru. Warasikhuna fil ilm kan yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Okey. Orang yang kuat dalam pengetahuan ilmu agamanya dia tak tahu takwil. Tapi dia beriman, tak tahu takwil tu tak tahu dia realiti. Macam hatta para ulama mereka tak tahu takwil hari kiamat. Takwil tu maksudnya realiti hakikat sebenar dia. Yang tahu adalah berdasarkan perkhabaran apa yang wahyu bagi. Tapi realiti dia secara tepat bila berlaku semua tu, itu hanya Allah yang tahu. Hatta ar-rasikhuna fil ilm, orang yang kukuh di dalam ilmu agama dia pun, dia akan kata kami beriman dengan segala yang dibawa oleh Tuhan kami. Okey? Okey. Itu tiga istilah untuk ataupun tiga makna takwil. Yang kita kehendaki kat sini mana? Makna yang kedua. Okey, makna yang kedua. Jadi itu tentang zahir dan muawwal. Antara sebab berlaku zahir dan muawwal adalah kerana perkataan yang zahir itu hakikat, perkataan yang muawwal itu majaz. Perkataan yang zahir itu hakikat, perkataan yang muawwal itu majaz. Okey? Nanti Ana akan bagi contoh untuk setiap satu. Ana bagi pembahagian dulu. Antara sebab ataupun antara bentuk zahir dan muawwal adalah hakikat dan majaz. Majaz itu termasuk di dalam muawwal sebab kita tak tafsirkan satu lafaz dengan makna majazi dia, makna majaz dia, melainkan jika ada dalil. Jika tak ada dalil, kita akan kekal lafaz tu dengan makna hakikat. Okey, kita akan kekal lafaz tu dengan makna hakikat.
Ana bagi contoh. Memang tangan dalam bahasa Arab boleh bermaksud kekuasaan. Tapi ni tuan-tuan dan puan-puan kena dengar baik-baik lah. Tangan dalam bahasa Arab boleh bermaksud kekuasaan. Tetapi dia datang dengan makna kekuasaan ataupun kudrah kita kata dengan gaya bahasa tertentu. Orang Arab dia tak kata all the time. Okay, Ana beritahu betul-betul ni. Tuan-tuan dan puan kena cuba faham. Orang Arab dia tak kata all the time. Perkataan tangan tu kalau datang dia mesti boleh ditafsirkan dengan kudrah. Tak. Orang Arab dia akan bawakan gaya bahasa tertentu yang mana daripada gaya bahasa tu baru kita boleh tafsirkan tangan dengan makna kudrah. Jadi sebagai contoh, kalau kita ambil ayat wuduk yang cerita tentang membasuh tangan kan. Wa aydiyakum ilal marafiq. Okey, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tak masuk akal kalau kita terjemah tafsir dia. Kalau kita tafsir dia, basuhlah wajah kamu dan kekuasaan kamu. Sampai ke siku, betul tak? Sampai ke siku. Tak masuk akal. Walaupun orang boleh argue, orang akan cakap apa? Kudrah memang orang Arab kadang-kadang dia guna perkataan tangan untuk maksud kekuasaan. Orang boleh argue. Tapi kita cakap dengan konteks ayat, terlalu jelas yang dia dimaksudkan dekat situ apa? Yang dia maksudkan dekat situ tangan. Kan? Sebab kekuasaan mana dibasuh? Mana ada orang basuh kekuasaan? Ayat tu kata faghsilu. Basuh. Mana ada orang basuh kekuasaan? Kedua, ayat tu kata ilal marafiq. Tangan kamu sehingga ke siku. Kekuasaan mana ada siku? Jadi, tak masuk akal untuk kita tafsirkan perkataan tangan kat situ dengan makna kekuasaan lah, kudrah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita tak resort, maksudnya kita tak pergi kepada majaz ataupun kepada makna yang takwil ni, melainkan kalau ada dalil yang qarinah. Kalau tak ada, kita kekal dengan makna asal. Adakah kita perlu bawa dalil untuk kekal dengan makna asal? Tak perlu. Mengekal dengan makna asal itu tak berhajat kepada dalil. Itulah yang asal. Kan? Seolah macam dalam perbahasan kita cakap istishab, betul tak? Istishabu al-adamil asli. Kita istishab dengan adam asli ni maksudnya kita tak perlu kepada dalil pun. Kita cakap contohnya, hukum asalnya adalah tak ada persyariatan ibadat sehingga terbukti. Sehingga Islam datang bawa persyaratan ibadat tertentu dengan dalil tertentu. Jadi kalau kita pakai istishab al-adam al-asli, ada tak kat sana solat wajib yang ke-6? Jawapan dia tak ada. Ada dalil tak yang kata tak ada dekat sana solat yang ke-6, solat fardu yang ke-6? Kita cakap tak ada dalil, tapi tak perlu dalil pun. Sebab kita istishab al-adam al-asli dipanggil. Okay? Itu contoh. Jadi kita tak pergi daripada makna yang hakikat kepada majaz tanpa dalil. Okay. Walaupun ana sebutkan, walaupun kita tak menafikan, tuan-tuan dan puan-puan pun ana rasa sedia maklum. Ana bagi tahulah buat siapa yang tak tahu. Moga kita semua dapat faedah. Mengisbatkan atau menafikan majaz, menetapkan kewujudan majaz ataupun menafikan kewujudan majaz bukan di antara masalah yang membezakan di antara ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah. Ana ulang balik. Mengiktiraf kewujudan majaz ataupun menafikan kewujudan majaz itu bukan menjadi benchmark ataupun mi'yar. Benchmark mi'yar lah, kita cakap penanda aras kan. Penanda aras untuk membezakan siapa yang di kalangan ahli sunnah, siapa bukan di kalangan ahli sunnah. Itu poin yang sangat penting tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Bukan kita cakap orang tu kalau dia kata majaz ada je, diisbat majaz, oh ada majaz, kita cakap dia ni bukan ahli sunnah. Bukan juga orang tu kalau dia cakap yang ada hanya lafaz zahir dan hakikat sahaja, kita cakap oh dia automatik ahli sunnah. Tak. Okay. Ahli sunnah wal jamaah, kita dalam isu majaz, kita ada dua cara. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan mengikut pandangan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengisbatkan kewujudan majaz di dalam bahasa Arab dan juga Al-Quran dan hadis.
mengisbatkan kewujudan majaz di dalam bahasa Arab dan juga di dalam Al-Quran dan hadis, akan tetapi menafikan kewujudan majaz ataupun menafikan aplikasi majaz pada perbahasan al-asma' was sifat. Boleh? Sempat catat tuan-tuan dan puan-puan. Itu penting, poin penting anda bagi tahu. Okay, cara pertama di kalangan ahli sunnah wal jamaah, metod pertama ataupun jalan pertama di sisi ahli sunnah wal jamaah adalah mengisbatkan kewujudan majaz dalam bahasa Arab, mengisbatkan kewujudan majaz di dalam Al-Quran dan hadis. Okey. Tetapi menafikan aplikasi majaz pada bab al-asma' was sifat, berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Pandangan ini dinukilkan ijma' terhadapnya. Maksudnya ada ulama' yang menukilkan sebenarnya ada ijma' bahawa di kalangan ahli sunnah wal jamaah inilah pandangan dia. Siapa yang menukilkan ijma' itu? Ulama' yang masyhur namanya Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Okay, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, okay, An-Namari Al-Andalusi. Ulama' yang bermazhab Maliki, duduk di Andalus, okay, zaman dululah, zaman sekarang ni orang panggil dekat-dekat dengan kawasan Spanyol. Spain. Beliau menukilkan ijma' di dalam kitab At-Tamhid. Syarah beliau bagi Al-Muwatta oleh Al-Imam Malik bin Anas. Okey. Yang mana Imam Ibn Abdul Bar ada dua syarah bagi Muwatta, kitab At-Tamhid dan juga Al-Istizkar. Di dalam At-Tamhid, Ibn Abdul Bar menukilkan ijma' di kalangan ulama ahli sunnah ataupun di kalangan salaf bahawa wujudnya majaz tapi tidak diaplikasikan ia pada Al-Quran dan hadis. Tidak diaplikasikan dia pada al-asma' dan as-sifat. Boleh? Jadi kalau kita tanya Imam Ibn Abdul Bar, ada majaz tak? Of course Imam Ibn Abdul Bar kata ada majaz. Kan? Kalau kita suruh Ibn Abdul Bar hurai kat kita, apa maksud singa sedang berkhutbah di atas mimbar? Ibn Abdul Bar akan cakap, ayat ni, singa berkhutbah di atas mimbar ni, ayat yang zahirnya, okay, dari ayat yang majaz lah maksud dia. Ayat ni dia punya bentuk dia majaz. Kerana singa mustahil dari zahirnya untuk singa tu berkhutbah. Ya. Itu metod pertama di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Metod kedua di kalangan ahli sunnah wal jamaah adalah metod yang dipelopori oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Okay, Imam Ibn Taymiyah. Kemudian diikuti oleh anak murid beliau yang masyhur, Imam Ibnul Qayyim, okay, Al-Jauziyah. Seterusnya lagi diperjuangkan dan dimasyhurkan oleh seorang ulama di zaman moden kita ini, Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Okay, Asy-Syanqiti rahimahullah. Okay, rahimahumullah jami'an. Pandangan yang ketiga, pandangan Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan Asy-Syanqiti, mereka menafikan majaz secara total daripada bahasa Arab. Menafikan majaz secara total daripada bahasa Arab. Bukan bermaksud menafikan majaz itu melazimi bahawa Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan Al-Allamah Al-Amin Syanqiti itu literal. Orang yang kita cakap bermazhab dengan mazhab literal di dalam memahami nas, tak. Tidak sama sekali. Ana bagi tahu siap-siap. Okay, ana bagi tahu lagi. Ada banyak benda yang nak kena bagi tahu. Ana bagi tahu lagi. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti bukan macam mazhab Zahiri. Mereka bukan Zahiri. Siapa yang dia buat persamaan yang mengatakan bahawa Ibn Taymiyah menafikan majaz, maka Ibn Taymiyah Zahiri, literal. Ibn Qayyim menafikan majaz, maka Ibn Qayyim ni mazhab Zahiri, literal. Al-Allamah Al-Amin Syanqiti menafikan majaz, mazhabnya mazhab Zahiri, literal. Salah. Dia telah melakukan kesalahan yang
sangat jelas. Moga Allah ampunkan kesalahan dia lah, tapi dia telah melakukan kesalahan yang sangat jelas di kalangan ahli ilmu. Sebab walaupun Ibn Taymiyah nafi majaz, usul Ibn Taymiyah di dalam memahami nas masih lagi usul Hanabilah, usul mazhab Ahmad. Dan mazhab Ahmad bukan zahiri. Bukan zahiri. Mazhab Ahmad dengan mazhab zahiri lain. Mazhab Ahmad pakai mafhum, mazhab Ahmad pakai kias yang kias jali, kias khafi pada sebahagian permasalahan yang kita cakap terpencil. Bukan zahiri. Okey, bukan zahiri. So, tuan-tuan dan puan-puan kena faham benda tu lah. Setengah orang dia kata Ibn Taymiyah literal. Tak, Ibn Taymiyah tak literal. Kalau kita nak keluar tajuk, maksudnya keluar daripada perbahasan kitab ni, Ibn Taymiyah dalam memahami nas tidak zahiri. Ibn Taymiyah banyak meraihkan maqasid dalam memahami nas. Kan? Banyak, sebab tu banyak juga tesis yang ditulis membincangkan maqasidus syariah di sisi Ibn Taymiyah. Maqasidus syariah di sisi Ibn Taymiyah. Yang mana Ibn Taymiyah dalam memahami nas itu, beliau seimbang di antara meraihkan zahir nas dan juga meraihkan maqasid syariah. Okay, itu maklumat penting lah sebenarnya. Okay. Jadi itu apa yang Ana hurai tadi adalah tentang salah satu sebab sebab adanya hakikat dan zahir dan muawwal. Antara penyebab dan faktor kepada wujudnya zahir dan muawwal adalah kerana adanya hakikat dan majaz. Kita boleh cakap fenomena hakikat dan majaz dalam bahasa Arab itu satu bentuk daripada zahir dan muawwal. Okay. Yang kedua, fenomena kedua yang kita nampak padanya ada zahir dan muawwal juga adalah fenomena am dan khas yang kita dah belajar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, 2, 3 minggu, 4 minggu lepas kita bahas tentang am dan khas. Am dan khas. Yang mana kata para ulama, dalalah am, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat lagi, okay, dalalah am ni dalalah zahir. Bila datang satu ayat yang dalalah di umum, asalnya dia zahir. Okey, asalnya dia zahir. Apa maksud asalnya dia zahir? Ana bagi contoh. Kalau kita jumpa perkataan yang membawa kepada lafaz umum. Okey. Contohnya ialah lafaz-lafaz sirah-sirah umum yang kita pernah belajar. Contohnya kita cakap, kalau kita bagi contoh bahasa Arab dulu kan. Contohnya kita cakap, saya nak semua pelajar, kalau guru besar tu cakap, saya nak semua pelajar berada di dataran sekarang. Saya nak semua pelajar berada di dataran sekarang. Bila pengetua cakap macam tu, okay, kehendak pengetua untuk semua pelajar berada dekat dataran itu umum. Sebab pengetua tu kata saya nak semua pelajar. Dan keumuman yang ada pada statement pengetua itu tadi bersifat zahir. Maksud dia apa? Maksudnya dia bukan pasti pengetua nak semua. Kerana apa? Ada kemungkinan tak pengetua lepas tu nak buat pengecualian. Pengetua tu kata, saya nak semua pelajar berada kat dataran sekarang. Berapa saat lepas tu kan, mungkin 10-20 saat pengetua tengok balik senarai nama ke apa. Okey, kecuali nama sekian-sekian tak payah datang contoh. Ataupun pengetua cakap, saya nak semua orang daripada kelas 6 Sayyidina Abu Bakar, contoh nama kelas dia, 6 Abu Bakar. Saya nak semua pelajar daripada kelas 6 Abu Bakar berada di dataran sekarang. So tiba-tiba beberapa saat lepas tu pengetua tu datang, pengetua tu tambah, pengetua tu cakap kecuali pelajar sekian-sekian daripada kelas 6 Abu Bakar tak payah turun ke dataran. Nampak tak? So pengetua tu buat pengecualian. Pengecualian ni satu bentuk daripada taksis. Bila ada kemungkinan untuk masuknya pengecualian,
Itu menunjukkan bahawa kekuatan lafaz umum itu zahir, bukan nas. Kalau kita cakap kekuatan lafaz umum itu nas, maksudnya bila datang satu statement umum, kita tak boleh bagi pengecualian langsung. Okey? Kita tak boleh bagi pengecualian langsung. Faham? Kita tak boleh bagi pengecualian langsung. Tetapi, okey, kalau dia punya dalalah, kalau maksud daripada statement umum itu tadi zahir, maka kita boleh bagi pengecualian. Disebabkan ada kemungkinan boleh berlaku pengecualian, makna tu menerima untuk dikecualikan, menerima untuk dikhususkan. Sebab itulah dalalah lafaz yang zahir, petunjuk lafaz yang zahir ini dia umum. Sebab tu boleh masuk taksis. Sebab tu boleh masuk khas kepada dia. Sebab kalau lafaz umum itu maknanya kekuasaan makna dia tu level nas, maka tak boleh masuk pengecualian, tak boleh masuk pengkhususan. Okey? Tak boleh masuk pengecualian, tak boleh masuk pengkhususan. Anda bagi contoh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal lafaz umum. Ar-rijal lafaz umum. Ar-rijal lafaz umum kerana dia lafaz jamak dan ulama kata dia muhalla bi al. Dimulakan dengan al. Alif lam yang mana dalam kategori dalam perbahasan ayat Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, alif lam jinsiyah. Maksudnya dari sudut jins, dari sudut jenis, dari sudut penciptaan jenisnya, lelaki itu lebih kuat daripada wanita. Dia akan guide dan dia lebih kuat. Dia akan guide, dia akan membetulkan dan dia yang lebih akan membetulkan dan akan guide dan lagi kuat daripada wanita. Tapi kita tak nafi. Tuan-tuan dan puan-puan pun tak nafi. Ada dekat sana lelaki yang teruk. Sama ada dia tak mampu nak guide, tak mampu nak betulkan, ataupun lelaki yang sangat-sangat lemah. Boleh jadi ada lelaki yang na'udzubillah, Allah timpa kepada dia penyakit, contohnya dia cacat, pergerakan badan, dia tak boleh bergerak. Of course kita cakap lelaki tu sekarang lebih lemah daripada wanita, betul tak? Kan? Dia lebih lemah. So, umum yang ada pada ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, umum yang ada pada dia zahir, sebab boleh masuk pengecualian. Umum yang ada dia zahir sebab boleh masuk pengecualian. Bila boleh masuk pengecualian, sebab tu ulama tekankan bahawa alif lam jinsiyah ni dalam kes ar-rijal qawwamun 'alan nisa, dia bukan nak kata istighraqul afrad, maksudnya semua lelaki dia mesti lagi kuat. Itu bukan umum yang dikehendaki pun. Umum yang dikehendaki daripada ayat tu adalah laki dari sudut jenis dia, dari sudut spesies penciptaan dia tu, tabiat penciptaan dia lebih daripada wanita, lagi kuat daripada wanita. Tapi tak melazimkan semua lelaki yang dicipta macam tu. Sebab ada yang dia lelaki tetapi ditimpa musibah, ditimpa kecacatan pada badan dia, aksiden, mungkin hilang anggota yang mana membuatkan dia lebih lemah lah. Tapi tak menafikan dari sudut jenis penciptaan, asal penciptaan spesiesnya dia lebih kuat. Okay? Dan antara itu satu, umum, dalalah umum, petunjuk lafaz umum itu dia zahir. Bila dia zahir, sebab tu boleh masuk takhsis. Tapi macam kita dah belajar dah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk buat takhsis, nak buat pengecualian, nak buat pengkhususan, mesti kena ada dalil. Kan? Kita cakap berdasarkan hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dalalah. Kita buat statement umum. Kullu bid'atin dalalah, dari sudut zahir dia apa? Umumnya ada pada hadis kullu bid'atin dalalah, so bid'ah itu sesat. Dan umum ini bersifat zahir. Boleh tak masuk takhsis? Ya, ada kemungkinan. Tetapi kita kekal kepada zahirnya sehingga datang dalil yang takhsis.
Kita kekal kepada zahirnya sehingga datang dalil yang taksis. Maksudnya kita cakap apa? Kita cakap kekallah semua bid'ah itu sesat sehinggalah datang dalil yang mengkhususkan ada bid'ah yang tak sesat. Contoh. Tuan-tuan dan puan-puan faham? Kan? Okay? Sehinggalah datang dalil yang mengkhususkan ada bid'ah tak sesat. Okay? Sebab tu sebahagian ulama, antaranya yang diperjuangkan oleh Asy-Syatibi dan Ibnu Rajab, bahawa bid'ah ini kalau dia syar'iyah, kesemuanya mesti mazmumah. Kalau dia syar'iyah, dia mesti mazmumah. Okey. Sebahagian ulama seperti Ibnu Rajab dengan Imam Syatibi, Imam Syatibi, mereka tak pegang taksim bid'ah kepada hukum taklifi, kepada 5. Tak. Mereka pegang taksim bid'ah kepada, kalau dia syar'i, semua bid'ah. Kalau dia bukan syar'iyah, dia bid'ah yang ghair syar'iyah, duniawiyah ke lughawiyah ke tak kisahlah, maka dia harus. Kalau dia syar'iyah, mazmumah kesemuanya. Sebab mereka berpegang kepada zahir hadis lah. Zahir hadis tu umumnya kekal sehingga terbukti ada dalil yang taksis. Okey? Bagi ulama yang dia taksiskan, dia cakap ada dalil yang mentaksiskan lafaz kullu bid'atin dalalah. Kita takwilkan, yang mana taksis tu satu bentuk takwil lah. Kita mengkhususkan satu bentuk takwil kan. Kita mentakwilkan lafaz kullu bid'atin dalalah kepada ada kat sana bid'ah yang tak sesat juga. Dalil dia perkataan Sayyidina Umar dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika mengumpulkan orang untuk solat tarawih berjemaah di bawah satu imam sahaja. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, ni'mati al-bid'atu hadhih. Kan? Ni'matil bid'atu hadhih, kan? Betapa bagusnya bid'ah ini. Jadi menurut ulama yang taksimkan bid'ah, mereka cakap ini dalil bahawa kullu bid'atin dalalah itu dia lafaz zahir, dia lafaz umum, yang umum dia zahir tapi telah dimasuki oleh taksis. Bila dimasuki oleh taksis, so dia akan cakap lah bid'ah itu memanglah kebanyakannya sesat tapi ada yang tak sesat juga. So ada yang mazmumah, ada yang mahmudah. Hatta dalam syarak. Okay. Bagi ulama daripada macam kita cakap madrasah Imam Asy-Syatibi dan Ibnu Rajab yang tak taksimkan kepada mazmumah dan mahmudah, mereka cakap kata-kata Sayyidina Umar tadi, ni'matil bid'atu hadhih. Kata-kata itu bid'ah lughawiyah, bid'ah dari sudut bahasa. Bukan Sayyidina Umar maksudkan bid'ah dari sudut syarak. Okey. Jadi kita tak boleh tafsirkan, tak boleh buat pengkhususan hadis Nabi kullu bid'atin dalalah dengan kata-kata Sayyidina Umar ni'matul bid'ati hadhih. Sebab bila Nabi SAW maksudkan kullu bid'atin dalalah, Nabi SAW tengah maksudkan bid'ah dalam agama. Sebab dalam konteks hadis yang sama, Nabi SAW sebut, iyyakum wa muhdatsatil umur. Al-muhdatsat, perkara urusan baru dalam agama lah. Maksudnya benda baharu, tapi dalam agama lah. Muhdatsatil umur, Nabi SAW tak masukkan benda baharu dalam isu dunia. Benda baharu dalam isu bisnes, dalam isu agama. Okay, konteksnya syar'i. Dan manakala konteks Sayyidina Umar bila kata ni'matul bid'atu hadhih, konteksnya bahasa. Dalilnya sebab solat berjemaah tarawih ni dah ada pada zaman Nabi SAW. Cuma Nabi SAW tak sambung buat berterusan je. Nabi SAW buat sekejap beberapa hari kemudian tinggalkan. Tapi asal dah ada. So dia bukan bid'ah syar'iyah lah. Maka ditafsirkan kata-kata Sayyidina Umar itu kepada bid'ah lughawiyah. Bila ditafsirkan kepada bid'ah lughawiyah, tak boleh kita nak taksis kullu bid'atin dalalah dengan ni'matul bid'ati hadhih. Mengikut ulama yang bersetuju dengan madrasah Imam Asy-Syatibi dan Ibnu Rajab. Ala kulli hal, apa yang anak nak bagi tahu? Bila anak cakap panjang tadi, apa yang anak sampaikan sebenarnya? Anak nak sampaikan apa yang menyebabkan zahir dan muawwal.
hakikat dan majaz. Okay, zahir dan muawwal, hakikat dan majaz, ataupun umum dan am dan khas. Kullu bid'atin dhalalah am. Kan? Ni'matul bid'ati hadhihi khas. Maksudnya dia satu bentuk zahir dengan muawwal. Dia berhajatkan kepada kita memahami dalil dengan baik, dan kalau kita nak takwil atau kita nak taksis, kita perlukan kepada dalil. Kalau tak, kita kembali kepada makna asal dia. Makna asal dia apa? Kalau umum, kalau umum, makna asal dia baqin ala umumihi. Az-zahir, yang zahir bagi umum apa? Yang zahir bagi lafaz umum adalah dia baqin ala umumihi. Dia kekal terhadap keumumannya. Okey? Itu satu penerangan lah. Okey, itu penerangan lah tentang isu kita taksis yang am, kita tafsirkan yang majaz. Okey, yang zahir kita bawa kepada makna majaz kerana ada dah dalil. Dan anda dah sebut lebih kurang 2 minggu lepas antara contoh isu zahir dan muawwal, isu adakah kita perlu mengambil wuduk dengan apabila kita memakan daging unta, kan? Sebab dalam hadis apabila sahabat bertanya, Al-Bara' bin Azib bertanya kepada Rasulullah SAW, yang mana Al-Bara' menceritakan Rasulullah SAW ditanya tentang makan daging unta, adakah perlu berwuduk? Nabi SAW kata tawadda'u minha. Makan berwuduklah daripada, min dekat situ sababiyah, maksudnya berwuduklah disebabkan kamu makan daging unta itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Dari sudut makna lah, tak sama lafaz tadi tu. Maksudnya dari sudut makna Imam Muslim pun riwayatkan. Tawadda'u minha. Perkataan wuduk, zahir dia adalah ambil wuduk. Muawwal dia adalah basuh tangan. Kan, basuh tangan dengan mulut je, okay? Ataupun basuh tangan sahaja. So mazhab Syafi'i dia tafsirkan tawadda'u minha dengan makna muawwal. Sebab mazhab Syafi'i ada dalil. Mazhab Syafi'i kata ada hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, kalau anda tak silap, yang menyatakan urusan terakhir daripada dua urusan Nabi SAW berkaitan dengan isu makanan ini, okay, yang dimasak dengan api, adalah tak payah ambil wuduk. Maksudnya asalnya kalau makan makanan yang dimasak dengan api, yang mengisyaratkan kepada daging lah maksudnya, kena bakar kan, kena ambil wuduk. Tetapi Jabir kalau tak silap menyatakan yang urusan terakhir daripada dua, maksudnya yang last, yang menasahkan yang sebelumnya adalah tak payah ambil wuduk, tak perlu ambil wuduk, kan? Tarkul wuduk mimma massati an-nar. Okey, tarkul wuduk mimma massathu an-nar, atau kama qala Jabir radhiyallahu anhu. Okey, Jabir yang sebutkanlah hadis tu. Kana akhir al-amrayn min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkul wuduk mimma massati an-nar ataupun mimma massathu an-nar. Ana tak ingat ana syak. Antara mimma massati an-nar ataupun mimma massathu an-nar. Ala kulli hal, daripada hadis Jabir itulah mazhab Syafi'i ambil dalil tu untuk takwilkan tawadda'u minha tadi. Maksudnya bukan wuduk betul-betul wuduk, tapi wuduk dengan makna basuh tangan. Okey. Contoh lagi. Contoh takwil berdasarkan mazhab Syafi'i dan jumhur. Mereka melihat ayat-ayat yang mengatakan melibatkan pengharaman kepada zat. Contohnya hurrimat alaikumul maitah ataupun hurrimat alaikum ummahatukum. Makna zahir bagi ayat-ayat ini adalah pengharaman terhadap zawat, terhadap zat. Okay, ini zahir dia. Sebab apa? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, cuba fahami dulu. Hukum ini
Kita boleh berikan kepada zat, kita boleh berikan kepada perbuatan. Hukum kita boleh beri kepada zat, kita boleh bagi kepada perbuatan. Kita boleh cakap bangkai haram. Itu kalau ana bagi hukum dekat zat, bangkai itu haram. Dan kita boleh bagi dekat perbuatan. Contohnya ana cakap memakan bangkai itu haram. Menggunakan kulit bangkai itu ataupun mengambil manfaat daripada kulit bangkai itu haram, contoh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, bila anda kata bangkai itu haram, itu kita hukum zat. Tak cerita pasal actions, apa kita buat terhadap bangkai tu. Tapi kalau kita cakap makan bangkai itu haram, mengambil manfaat daripada bangkai itu haram, itu hukum terhadap perbuatan mukallaf. Terhadap perbuatan kita lah mukallaf. Okey? Jumhurul ulama, terutamanya dalam mazhab kita lah, dan juga mazhab lain, mazhab Maliki dan Hanbali, menyatakan bahawa hukum ini hanya diberi kepada perbuatan mukallaf. Sebab dalam definisi hukum sendiri, dia berkait dengan perbuatan mukallaf. Dia khitabullahil muta'alliqu bifi'lil mukallaf ataupun bi'af'alil mukallafin. Okay? Sebagai ulama kata bifi'lil mukallaf lagi tepat. Khitabullahil muta'alliqu bifi'lil mukallaf. Iqtida'an atau takhira. Hukum itu adalah khitabullah. Kalamullah. Khitabullah ni kalamullah. Yang dituju kepada kita. Kalamullah yang dituju kepada kita. Perintah Allah, suruhan Allah, larangan Allah yang ditujukan kepada kita yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Bila itu definisi hukum, dia berkait dengan perbuatan mukallaf, datang ayat hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kamu mak kamu. Mak tu zat, bukan fi'il. Mak tu zat, bukan perbuatan. Kita jumpa ayat sekarang ni di mana hukum disandarkan kepada zat, bukan kepada fi'il. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan bagi kamu bangkai. Pun sama juga. Sekarang hukum haram ini disandarkan kepada zat. Jadi jumhur ulama, terutamanya ulama daripada mazhab kita, mentakwilkan ayat-ayat tadi tu. Mentakwilkan. Hurrimat alaikum ummahatukum, mereka takwilkan hurrima alaikum nikahu ummahatikum. Ataupun hurrima alaikum zawaju ummahatikum. Hurrimat alaikumul maitah, mereka takwilkan jadi contoh hurrima alaikum tanawulil maitah. Tanawulul maitah. Hurrima alaikum tanawulu al-maitah. Ataupun hurrima alaikum al-intifa'u bil maitah ataupun intifa'ul maitah. Okey. Diharamkan kepada kamu untuk kamu menikahi ibu-ibu kamu. Diharamkan bagi kamu untuk kamu makan. Nampak makan perbuatan. Apa nama dia? Bangkai. Diharamkan bagi kamu untuk mengambil manfaat daripada kulit bangkai, contoh. Nampak? Itu takwil. Itu takwil. Ada dalil tak? Dalil dia ada. Dalil dia kerana melihat kepada hukum itu sendiri. Okey, hukum itu sendiri. Sebab berdasarkan istiqra' ulama, hukum hakam dia berkait dengan perbuatan mukallaf, bukan az-zawat. Berkait dengan hukum hakam mukallaf, bukan dengan az-zawat. Maksudnya satu zat itu, dia tak dihukum dengan hukum taklifi. Kita tak cakap, contohnya kalau kita ambil duit. Kita ambil duit, kita pegang. Kita cakap, duit wajib atau harus atau sunat atau makruh atau haram. Tak. Dia apa yang kita buat dengan duit tu? You guna duit untuk beli benda harus. You guna duit ini untuk beri kepada orang yang awak bertanggungjawab untuk bagi nafkah kepada dia. Ni nafkah yang wajib untuk bagi. Jadi wajib. Maksudnya pemberian tu wajib. You guna duit tu untuk beli benda haram.
haram guna duit tu. Kan kita haram guna duit tu untuk beli benda haram tu. Okey. Duit itu kamu peroleh dengan perbuatan menghalalkan riba. Kamu peroleh dengan menerima riba. Haram. Haram tu maksudnya actions kita tu terima. Okey. Duit tu pun jadi haram sebab actions kita tadi. Actions. Tapi dari sudut zat dia, dari sudut zat duit tu, kalau tak ada actions, kalau tak ada perbuatan, dari sudut zat duit dia, dia tak jadi wajib, harus, haram, makruh. Dia tengok apa kita buat dengan dia. Sebab hukum dia berkait dengan fa'il, bukan dengan zat. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga kena faham, takwil bukan takwil ni, jangan ingat semua dia bukan konotasi takwil tu negatif. Setengah orang dia ada konotasi negatif bagi perkataan takwil secara mutlak. Bagi dia secara mutlak, takwil itu is a negative thing. Siapa buat takwil dia sesat. Dia bukan macam tu. Sebab takwil tu dia bukan batil keseluruhan. Bahagian dia kebanyakannya tak batil. Okey. Dia jadi takwil yang fasid, takwil yang bermasalah, takwil yang batil dan sebagainya ni jika dia langgar syarat-syarat takwil. Kalau dia tak langgar syarat-syarat takwil, takwil tu boleh jadi takwil sahih. Takwil tu boleh jadi takwil sahih, takwil yang makbul, takwil yang dipersetujui oleh jumhur, takwil yang dipersetujui oleh ijma' ulama kan. So takwil tu dia bukan ada konotasi negatif. Tuan-tuan dan puan-puan kena buang kat dalam minda takwil ada konotasi negatif. Kita cakap kalau takwil ada konotasi negatif pun dia merujuk kepada isu yang terperinci atau isu khas, isu khusus. Contohnya kita cakap takwil apabila melibatkan ayat-ayat sifat, contoh. Okey. Takwil apabila melibatkan ayat-ayat sifat. Okey, kita bolehlah cakap dalam keadaan khusus ini dia ada konotasi negatif, contoh. Takwil apabila melibatkan ayat-ayat sifat. Okey. Ada konotasi negatif. Tapi luar daripada tu, kita nak generalize. Ataupun kita nak cakap dalam bab hukum hakam, takwil tu konotasi negatif. Tak juga. Semua mazhab ada takwil, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kalau kita cakap syariah lah. Kita bincang isu syariah dengan fiqah kan. Semua mazhab buat takwil. Dan tak ada mazhab yang anti takwil. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham benda ni baik-baik kan. Tak ada mazhab yang anti takwil. Semua mazhab buat takwil. Sebab semua mazhab dia ada usul. Dia ada metodologi dia yang mana dia berpijak di atas metodologi tu untuk faham Quran dengan sunnah. Apabila dia dapati ada ayat dan hadis yang zahirnya tak kena dengan usul dia. Zahir tak kena dengan usul. Kita bukan cakap hakikatnya dia bercanggah. Kita cakap zahirnya. Maksudnya dari sudut pandang ulama tu tadi nampak ada iskal, ada kemusykilan. Yang mana hakikatnya tak ada kemusykilan langsung pada Quran dan sunnah. Tapi disebabkan rendahnya ilmu kita, hatta kalau ulama tu mujtahid pun dia masih lagi makhluk. Okey. Dia akan nampak ada sebahagian yang ada iskal. Lagi sempurnanya ilmu seseorang, lagi tingginya tahap ijtihad dia, lagi kurang kemusykilan dia dapati pada dalil. Lagi kurang kemusykilan yang dia dapati pada dalil, lagi kurang keperluan dia untuk dia jadi macam, oh mana dalil saya nak pakai, saya nak kena tarjih. Saya nak kena pilih dalil ni saya kena tolak. Tak. Lagi dia tinggi dalam ilmu, lagi banyak dalil dia pakai, lagi banyak dia boleh harmonikan di antara dalil, lagi banyak dia tak tolak dalil. Faham tak? Itu penanda aras. Okay? Sebab iskal, kemusykilan yang ada pada Al-Quran dan hadis itu hanya pada pandangan mata si mujtahid. Apatah lagi kita muqallid ni memang banyak kemusykilan lah. Kita nampak kita jahil bertingkat-tingkat, betul tak? Kan? So, dia nampak kemusykilan dari sudut zahir dia. Yang mana kalau dia pakai usul, yang ulama' dah sebutkan usul-usul tu. Usul di dalam tafsir, usul di dalam memahami, usul dirayah hadis, usul fiqh, usul di dalam syariah, kan? Usul dalam akidah. Bila dia faham, kemusykilan yang ada dalam, bila dia faham benda tu, usul-usul tu, bila dia tengok ada kemusykilan pada Quran dan hadis, dia boleh fahami dengan baik. Dia boleh
harmonikan. Dia boleh takwil untuk harmonikan. Macam mana cakap tadi, takwil untuk harmonikan bukan konotasi dia mesti negatif. Kalau dia melibatkan fiqh dan syariah, biasanya konotasi dia tak negatif. Melainkan orang tu yang nisbahkan diri dia kepada mazhab tertentu, contoh Hanafi ke apa ke, yang Syafi'i hatta, yang dia buat takwil yang tak mengikut lunas-lunas je. Bolehlah bawa konotasi negatif. Kalau kita bincang isu al-asma' wa sifat khususnya, dia memang bawa konotasi negatif. Tapi kalau kita bincang tentang fiqh dan syariah, tentang al-ahkam al-syar'iyyah, al-far'iyyah ni contohnya, al-ijtihadiyah ni, yang berkait dengan perbuatan mukallaf ini, takwil bukan konotasi negatif. Semua ulama buat takwil asalkan dia melalui lunas-lunas dia. Okay? Dan para ulama kita juga membahagikan takwil kepada levels. Takwil ni ada level. Ulama kata ada takwil yang qarib. Takwil yang qarib tu maksudnya very kuat lah untuk kita takwilkan dengan makna lain. Kita ada satu makna yang asal, and then ada makna lain. Kita ada kemungkinan kuat untuk kita nak tak cakap sebenarnya yang dikendaki makna lagi satu. Itu takwil qarib dia panggil. Takwil qarib ni bila takwilan tu kita nampak dekat dan kuat untuk difahami. Untuk kita tafsirkan dengan makna takwil tu. Yang makna yang kita pilih tu. Kita panggil takwil yang dekat. Bila takwil tu jauh, ulama cakap takwil ba'id lah. Takwil ba'id ni maksudnya untuk kita faham lafaz ni dengan makna tu agak jauh, tak nampak ada keperluan, tak nampak ada persamaan sangat. Okay, tak nampak ada keperluan, tak nampak ada persamaan. Kan? So itu maksud dia lah. So takwil ada levels. So kalau dia takwil yang dekat, contohnya ulama kata takwil dekat ni bila kita cakap kita nak tafsirkan perintah Nabi dalam benda yang melibatkan adab, melibatkan akhlak daripada wajib ke sunat. Daripada wajib ke sunat. Contoh ada kaedah dalam mazhab kita, perintah-perintah yang datang berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan etika, melibatkan adab, melibatkan kehalusan akhlak ini, kehalusan budi pekerti, perintah-perintah itu ditafsirkan kepada sunnah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Sunnah makan tangan kanan. Makan tangan kiri makruh contoh. Makan tangan kiri makruh. Sebab kul biyaminik dia minal awamir allati ta'ti fi, kita cakap perintah yang datang pada melibatkan fi bab, contohnya makarimil akhlak. Contohnya babil adab. So ditakwilkan perintah dia daripada wajib kepada sunat. Itu bentuk takwil lah, betul tak? Kita cakap sebab asalnya al-asl perintah itu wajib. Kita tafsirkan ke sunat. Itu bentuk takwil. Itu bentuk takwil. Sebab tu takwil ni luas tuan-tuan dan puan. Takwil ni dia masuk pada amr, nahi, am, khas, hakikat, majaz, semua masuk takwil. Semua masuk takwil. Maksudnya perbahasan takwil tu luas lah. So kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu, amr. Asal amr yadullu ala al-wujub. Yadullu ala al-wujub. Tapi ada setengah ulama dia buat kaedah, dia kata, antaranya Imam Syafi'i, perintah yang datang pada bab berkaitan dengan adab, budi pekerti ni, kehalusan budi pekerti akhlak ni, perintah tu akan jadi sunat. So Imam Syafi'i takwilkan. Dan takwil yang Imam Syafi'i buat untuk pindahkan daripada wajib ke sunat, itu takwil dekat, dia panggil takwil qarib. Bila takwil qarib, dalil yang kita perlukan tak sekuat bila kita nak pindahkan, contoh, makan dengan tangan kanan ni bukan wajib tapi haram, nampak tak? Kalau kita nak pindahkan makna dia daripada Nabi SAW kata kul biyamin ni, makan tangan kanan tu, kita cakap arahan dia wajib kepada haram makan dengan tangan kanan. Itu takwil yang jauh. Bila dia jauh, dia perlukan kepada dalil yang kuat, sangat kuat. Tapi kalau dia nak pindah daripada wajib ke sunat, dia perlu dalil yang kita cakap ringan pun tak apa. Poin yang Ana nak sampaikan,
takwil masuk dalam banyak bab dalam syariah. Pada bab zahir dan hakikat dan majaz, pada bab am dan khas, pada bab amr dan nahi, pada bab mutlak dan muqayyad. Mutlak pun umum. Silap. Mutlak tu pun zahir, muqayyad tu pun muawwal, kan? Semua itu zahir dan muawwal. Dan Ana juga bagi tahu takwil ada maratib, ada levels. Ada takwil yang dekat, ada takwil yang jauh, ada takwil yang pertengahan. Setiap satunya perlu kepada dalil. Dalil tu pula berbeza dari sudut kekuatan mengikut kepada dekat atau jauhnya dia. Dan Ana juga dah bagi tahu bukanlah takwil itu semestinya konotasi dia negatif dalam syariah. Kita cakap dalam sebahagian perbahasan khusus, contoh kita cakap al-asma' wa sifat, takwil negatif konotasi dia. Kita cakap dalam isu al-ma'ad, al-ba'ts, kan? Contohnya dalam isu kebangkitan, kita dibangkitkan hari kiamat nanti, syurga macam mana, neraka macam mana. Kita takwilkan apa yang diberitahu tu, itu mungkin ada konotasinya negatif. Konotasi negatif, kan? Apa yang kita dapat kat syurga, kita pergi tukar. Oh, sebenarnya bukan macam ni. Apa yang kita dapat kat syurga bukan macam ni. Yang dekat neraka ni bukan macam ni. Sebenarnya nikmat yang dapat dalam syurga dengan neraka tu simbolik je. Tak ada pun syurga dengan neraka, contoh. Itu takwil yang tak boleh, so negatif lah bila melibatkan asma' wa sifat, bila melibatkan al-ma'ad contohnya. Ya, mungkin ada konotasi negatif. Tapi takwil yang melibatkan dalam isu syariah, fiqh dan syariah, itu semua mazhab buat. Mazhab kita buat, mazhab Hanbali buat, mazhab Maliki buat, mazhab Hanafi buat. As long as dia ikut lunas-lunas dia. Yang disebutkan dengan lebih lanjut dalam kitab-kitab usul yang lagi tinggi lah, lagi tebal sikit, kan. Dia akan sebut syarat-syarat takwil. Lafaz tu mesti muhtamil dengan makna tu, ada dalil, ada qarinah, dan sebagainya lah, kan. Okay. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan? Sekejap, macam mana ni? Takwil itu sebenarnya apa? Tapi Nabi pun pernah doakan kepada seseorang, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, kan? Betul? Betul nak cakap tadi? Anda sebut tadi, takwil ada 3 makna. Sama ada takwil yang kita belajar hari ni dalam usul fiqh, kita pindah daripada makna yang zahir kepada makna yang lemah, makna yang majaz kerana ada dalil. Itu satu maksud takwil. Salah satu maksud takwil juga tafsir. Tafsir itu sendiri takwil. Penerangan, penjelasan, itu pun takwil. Bila Nabi SAW doa kepada Ibn Abbas, macam Tuan cakap ni, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ajarlah kepada dia takwil, maksudnya ajarkanlah kepada Ibn Abbas ini tafsir. Maka sebab itulah Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, antara tokoh besar daripada kalangan sahabat yang pakar dalam bidang tafsir. Bahkan boleh cakap biasanya ulama akan kedepankan pandangan Ibn Abbas dalam tafsir. Sebabkan doa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan doa Nabi SAW itu, Ibn Abbas punya pandangan dalam tafsir biasanya dikedepankan. Kan? Dan hatta dalam mazhab kita pun, kita jaluran Mekah ni dia akan lalu banyak kepada Ibn Abbas. Okay. Dia akan lalu banyak kepada Ibnu Abbas. Kalau anda tak silap, Mekah ni biasanya jalan ilmu dia, Imam Syafi'i ambil daripada Ibnu Uyainah ambil daripada Abdul Malik Ibn Aziz bin Juraij, ataupun Ibnu Uyainah ambil daripada Amr bin Dinar, daripada Ibnu Juraij, kemudian ambil daripada Atha ambil daripada Ibnu Abbas. Okay. So, yang dalam doa Nabi SAW tu maksud dia tafsir. Wa'allimhu ta'wil, maksudnya wa'allimhu tafsir. Faham Bila Nabi SAW doakan untuk Ibn Abbas, alimhu ta'wil, maksudnya alimhu tafsir. Okay. Ada soalan lain? Adakah takwil ini bermaksud untuk menerangkan satu masalah? Ya, betul. Itu maksud asal dia dalam agama. Itu bukan maksud asal. Itu salah satu daripada maksud dia. Takwil dalam syariah maksud dia tafsir boleh ataupun realiti. Dalam kes tadi, dalam kes Ibn Abbas, takwil maksud dia tafsir. Maksudnya penerangan kepada satu permasalahan. Penerangan kepada ayat. Penerangan kepada hadis. Takwil, takwil lah tu. Itu maksud dia tafsir. Tafsir, maksudnya kita terang. Kita hurai. Okay? Kita hurai dan terang.
Ada soalan lain? Dari segi apa boleh takwil dan dilarang takwil? Macam Anda sebut tadi. Ada ulama ada senaraikan syarat untuk buat takwil. Okey. Secara ringkasnya, kalau takwil tu dia memenuhi syarat dia, dia akan jadi takwil yang sahih, maqbul. Diterima. Macam Anda cakap tadi, semua mazhab buat takwil. Kalau takwil tu tak follow syarat, dia akan jadi takwil yang terlarang, takwil yang mazmum. Dan takwil juga dia melihat kepada bab. Bila kita bincang tentang syariah, fiqh, takwil ni tak ada masalah sangat. As long as ada dalil. Ada dalil yang penuhi syarat. Tapi kalau kita bincang tentang urusan akidah, ada certain benda yang memang kita tak takwil. Contohnya berkaitan dengan al-ma'ad, hari kiamat, kebangkitan kita nanti, azab, neraka, nikmat di syurga, berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Okay, so itu konotasi takwil dekat situ mazmum lain lah. Negatif, tak macam dekat syariah. Okay. Ada soalan lain? Majas tu apa pula? Majas makna yang lemah. Makna yang kita cakap metafora atau tak semestinya metafora, makna yang lemah daripada satu kalimah. Satu kalimah tu ada makna kuat, ada makna lemah. Kan? Singa. Okey. Singa lelaki berani ataupun binatang yang duk makan apa nama dia, kijang lah apa benda tu kan. Singa dengan maksud binatang tu makna yang kuat, singa dengan maksud lelaki berani makna lemah. Makna lemah tu majas. Okey. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini saja. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tidak cakap dari diri sendiri. Moga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.